Satu lagi. Okey. Lagi tak nak join. Sebab kalau cikgu dah present tu dia nak masuk tu. Kalau tengok ada kawan cuba nak masuk, bagi tahu cikgu Sebab bila cikgu present memang cikgu tak nampak dah bahagian awak ni. Okey. Kita tengok. Yes, cikgu rekod. So nanti siapa yang tak dapat masuk tu cikgu akan post dalam grup lah. Yang last week punya problem sikit tak keluar, cikgu tak tahu kenapa. Alright. Okay. So semua orang nampak skrin cikgu kan? Cikgu. Ya. Kalau saya terkeluar tu pasal internet lah noh. Sorry ya. Faham. Kalau ni awak tengok balik recording lah nanti. Okay. Okay, ni ada baru ada nak masuk ni. Okay, kita kena buat 1.2b. Kita bermula pada 1.2b. Bermula pada soalan nombor 2. Okay. So di sini. 3. Oh, 2 tak payah Tak payah. Okay, baik. Cikgu move. Okay, 3. Jadi kacang je kan. So yang penting awak kena tahu bentuk arm dia Allahuakbar. Ada masuk lagi ni. Okay. Kalau ubahan langsung, ulang kaji balik. Macam mana bentuk dia punya ubahan dia? Bentuk arm yang awak kena tahu. Ubahan langsung. Kita belajar 2 perkara. Ubahan langsung dan ubahan songsang. Ubahan langsung tu macam mana? Apa berubah secara langsung dengan apa? Klik. Seorang tolong jawab. Bentuk arm untuk ubahan langsung yang awak kena tahu. Y apa? Berubah secara langsung dengan apa? X. Okey, dengan X. Ini adalah bentuk arm lah, bentuk asas yang awak kena tahu. Di mana bila kita tukar ubahan ini, berubah secara ni, bentuk berudu ni, bentuk anak ikan ni. Awak kena letak simbol apa? Huruf apa? K. Untuk kena letak huruf K menunjukkan K ini adalah pemalar. Pemalar maksudnya nilai dia tetap tidak berubah. Untuk ubahan songsang pula, Y berubah secara songsang. Dah kata songsang lah kalau yang atas ni langsung. 1/X. Dia mesti ada 1 di atas. Tapi kalau ada nombor 2 ke 3 ke 4 ke, awak kena letak lah. Tapi nanti kita tengok lah. Then Y kalau kita tukar bentuk sama dengan nilai 1 ni akan jadi K per X. Ini adalah bentuk arm yang awak kena tahu. So untuk soalan ini melibatkan ubahan songsang. Kita tengok G berubah secara songsang. Ayat berubah secara songsang. Bentuk dia anak ikan. Huruf apa sebelum? Huruf G. Huruf apa selepas? Huruf H. Kalau awak letak H, bermaksud dia adalah ubahan langsung. So jawapan awak akan jadi salah. So untuk songsang kena buat apa? Kena letak apa kalau songsang? 1/H. Yes, good. Untuk soalan A. G berubah secara songsang dengan 1/H. Sekarang ni bila kita dah dapat dia satu bentuk ubahan, kita kena tukar ke bentuk sama dengan. So bila sama dengan kena ada huruf K per H di sini. Di mana K ni merujuk kepada pemalar lah. So kat sini kita akan tengok soalan. Kita tengok soalan sekarang. Diberi G sama dengan 0.15 dan H sama dengan 8. So kita gantikan je lah. Sekejap Yes, Ines. Kenapa? Ines angkat tangan tadi ke saja-saja angkat tangan? Ada lagi yang cuba masuk.
Okay, yang baru masuk tu kita sekarang Tak tahu yes, apa emoji tu. tak tahu apa? Ubahan songsang semua tu kah? Okay, sekarang ni sebelum ni kita belajar ubahan langsung, tapi before ni then kita belajar ubahan songsang. Okay, untuk soalan ini, untuk kedua-dua ubahan songsang ni awak kena tahu dia punya dia punya bentuk lah. Okay, untuk ubahan songsang, cikgu terang balik lah ni. Untuk ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan 1/X. Bermaksud apa? Nanti cikgu ceritalah yang ni kat Tines. Yang lain dah okey kat Tines seorang saja kah? Hello? Baik, cikgu terang ni lambat sangat pula. Okey. Tines cuba dengar dulu dan cuba tengok balik konsep yang cikgu nak terangkan untuk ubahan songsang. Okey. Ulang balik Okay, G berubah secara songsang dengan H. So, G berubah secara songsang, bentuk berudu ni 1/H. Sebab apa 1/H? Sebab dia songsang, kena ada 1 di atas. And then, apabila kita dah ada bentuk ubahan ini, kita perlu tukar ke bentuk persamaan sebab kita nak mencari nilai K di sini. Okay. Untuk mencari nilai K ni, diberi soalan di atas G berapa, so kita akan gantikan G dengan 0.15. Okay. Sama dengan K, kita tak tahu nilai dia berapa. H kita tahu di atas ini adalah 8. So untuk mencari nilai K, awak tahu 8 ni bawa ke atas, dia akan darab. Dan awak akan dapat nilai K 1.2. Kita tak boleh berhenti jawapan kita di sini sebab kita perlu ungkapkan G dalam sebutan H. So nilai K yang kita dapat ni tadi, okay, nilai K yang kita dapat, kita perlu masukkan ke dalam persamaan yang kita dapat tadi, di mana G sama dengan, okay, G kita ambil je balik, K kita gantikan dengan 1.2 per dengan apa? Per dengan H. Dan ini barulah jawapan untuk soalan ni. G dalam sebutan H. Okey. Kita tengok yang second pula. Alright. Kita tengok yang B pula. G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. Konsep yang sama juga. Okey. Padam yang ni lah. Buat kat sebelah dia senang. Okey. G Allah. Okey. Soalan B. G berubah secara songsang. Okey, berubah secara songsang. Okey, G kita tengok huruf sebelum adalah G. Yang selepas adalah H kuasa 2. Kita kena letak 1/H kuasa 2. Okay. Dan kita gantikan nilai juga. Kita gantikan nilai G dengan 0.15. Sebelum tu kita kena tukar dulu ke bentuk persamaan. Okay. Jadi kita tukar ke bentuk persamaan, baru kita boleh cari nilai dia. So G sama dengan K/H kuasa 2. Satu ni kita jadikan huruf K sebab dia songsang. G kita 0.15. K kita tak tahu. H kita 8 kuasa 2. So awak tekan kalkulator je. Bila awak tekan kalkulator 8 kuasa 2 ni 64. So bermaksud 0.15 darab 64 lah. Tekanlah kalkulator, okey. Dan awak akan dapat berapa? 9.6. Okey, 9.6. So your K is 9.6. Allah Akbar. Ada yang masuk. Cikgu kena pergi tengok kalau ada tak boleh masuk. Alright. So your K is 9.6. Dapat je nilai K.
kita masukkan ke dalam persamaan yang kita dapat tadi. Then that is the answer. So G sama dengan 9.6 per H kuasa 2. Okay, ini baru jawapan. So untuk yang ke C ni pun sama juga. Okey, cikgu terang melalui jawapan sahaja. G berubah secara langsung dengan 1 per punca kuasa 3H. Gantikan nilai G dengan 0.15. Gantikan H dengan 8. So awak akan dapat nilai K tu sama dengan berapa? 0.3. Okey, dah dapat nilai dia. Nak buat apa? Masukkan dalam persamaan di atas. G sama dengan 0.3 per punca kuasa 3H. So this is the answer for C. Siapa yang dah buat tu boleh tick jawapan. Okay, nombor 4 kan kena buat pula. Okay, nombor 4 pun konsep yang sama juga. Okay. Tapi kali ni dia tak suruh ungkapkan. Dia suruh cari nilai Y. Okay, cikgu bagi contoh satu lah kat sini. Okay, macam biasa juga. Okay, bentuk berudu ni, okay, bentuk berudu ni kita tukar ke sama dengan dan kita mesti tambah huruf, tambah K di depan. Okay. So sama juga kalau K per 16 pun darab dengan 0.5 kita akan dapat 8. Okay, once kita dah dapat tadi, K sama dengan 8, kita masukkan dalam persamaan. So, bila masuk dalam persamaan, Y sama dengan 8 per X. So, sekarang ni Y diberi, Y dicari X 0.04. So, gantikanlah X dengan 0.04. So, kita barulah kita dapat nilai Y. So, bandingkan dengan B. Okay. Cikgu tak terang dah B ni. Sama je konsep dia. Okay, untuk B, C dan D. Okay. Tekan kalkulator saja. Ada persoalan tak? Syahira. Syahira ada apa-apa nak tanya ke? Tu angkat tangan tu. Okey. Boleh tak ni? Agak-agak awak? Ya, agak-agak. Ibu, ulang Ya. Ustaz. Terang untuk yang soalan B, saya tak dapat jawapan. Soalan B ya. Okey, kita buat sama-sama. Okey, soalan B. Y berubah secara langsung dengan 1 per X kuasa 3. Okay, Y kita berapa? Okey, tukar dulu pada persamaan, jangan lupa. K per X kuasa 3. Ni sama je. Sama je dengan K per X kuasa 3. Sebab apa? 1 darab K memang K pun kan? Okay, Y kita berapa? Y kita 0.5 sama dengan K per X awak 16. 16 kuasa 3. Kita tekan kalkulator. Sekejap, kita ambil kalkulator. Okay, nampak kalkulator tak? So, 16 kuasa 3. Okay, kuasa 3 kita warna shade. 16 kuasa 3, 4096. Kenapa dia? Okay, 4096. So, bermaksud 0.5 K per 4096. So, 4096. Dan ini kalau dibawa naik ke atas, darab 0.5. Okay, so kita dapat 2048. So di sini, yang ni kena mahir lah. K per 4096 maksudnya K bahagi. Bahagi kalau ni bawa ke sana akan jadi darab. So 0.5 ni maksudnya darab 4096 sama dengan K. So K kita 2048.
Kita tak settle lagi yang ni sebab kita tak jawab lagi soalan hitung nilai ni. So untuk menjawab soalan hitung nilai, kita masukkan yang ni dalam persamaan kita balik. Di mana Y sama dengan 2048 per X kuasa 3. So Y kita tak tahu, X kita 0404. Kita dapat K kita tadi kan 0404. So di sini, 2048 bahagi X kita 0.04 kuasa 3. Dia berapa? So di sini 0.04 kuasa 3. Okey, kita kena kereta lah terus. 2048 per dengan okey 0.04 okey, so dapat tak jawapan tu? Ada berapa kosong? 23, 456. 23, 456. Okey, so dapat jawapan ni. Okey tak? Kan pun tak tahu tekan kalkulator tu. So Y sama dengan 3, 2, 0. Okey. Okey dah? Okey, kita terus pada soalan 5. Soalan 5 ke 6? 6 Soalan 5 tak payah kan? Tak payah. Okey, soalan 6. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi dan masa yang diperlukan. Okey. Untuk mencetak buku-buku, diberi T berubah secara songsang dengan M. Okay, ayat ni bila kita tengok soalan penyelesaian masalah, hampa cari ayat yang apa berubah secara apa dengan apa. Berubah secara songsang ataupun berubah secara langsung. So di sini T berubah secara songsang dengan M. Awak tahu kalau nak buat dalam bentuk berudu tu, T berubah secara songsang dengan 1 per M. Sebab apa? Songsang jangan lupa mesti ada 1 per M. Kalau awak letak T berubah secara awak buat macam ini dipanggil ubahan langsung. Okey. So sekarang ni ungkapkan T dalam sebutan M. Okey. So once kita dah dapat dalam bentuk ubahan, tukar ke bentuk persamaan. So satu ni akan jadi K per M. Okey. So kita masuk nilai lah. Okay, kalau kita tengok nilai yang dekat jadual ni, kita nak ambil nilai mana yang ada T dengan M. Okay. Kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil nombor 1 ke, kita nak ambil nombor 2 ke, kita nak ambil nombor 3? Yang senang bagi kita. Nombor 1. Kat nombor 1 lah sebab ada T kat situ, ada M kat situ. Gigih pula awak nak pergi P dengan Q, jenuh pula nak cari. So kita tengok pada maklumat yang diberi. T kita dia bagi 10 sama dengan K kita memang kita tak tahu, kita perlu cari. Dan nilai M kita adalah 6. So automatik K awak bersamaan dengan berapa? K sama dengan 60. Nak cari nilai K, bila ni per darab, bahagi bawa ke sini akan jadi darab. Atau kena mahir benda ni. Sama lah juga, step yang sama. Once kita dah dapat K, kita nak buat apa? Nak buat apa? Masuk dalam persamaan. Yes, good. Masuk dalam persamaan. So persamaan kita di sini T sama dengan 60 per M. Okay, first kita nak cari apa? Oh, okay. Yang ni kita jawab dulu soalan A lah. Kita menjawab soalan A. Di mana T dalam sebutan M. So ini jawapan untuk A lah. Okay, untuk B. Untuk B tentukan nilai P dan nilai Q. Okay, kita nak cari nilai P, nak cari nilai Q. Kita
kita tengok dulu persamaan, kita tengok dulu nilai jadual yang pertama. Okay, kita gunakan nilai apabila diberi ungkapkan ni, ungkapkan tidak serta awak kena gunakan benda ni untuk mencari jawapan yang seterusnya. That's why perlu ada jawapan di mana T dalam sebutan M. Okay, macam ni contoh ni T dalam sebutan M lah. Kalau macam contoh di sini, kalau ini Y dalam sebutan X. Okay. So kita gunakan maklumat yang diberi, P sama dengan 60 per M. P kita merujuk pada apa? Huruf apa? P ni. T. P merujuk pada huruf T. So ganti, maksud sekarang nilai T kita tak tahu kan? So T kita tak tahu. So 60 per M kita berapa? M kita merujuk pada 8. Okay, 60 bagi 8 berapa? 7.5. Okay, so T kita 7.5 di sini. Okay. Begitu juga, okay, kita dah dapat nilai T ni merujuk kepada nilai P kita. So P kita 7.5. Okay, P dah dapat, sekarang kita nak cari Q. Okay, kita guna persamaan kita tadi. Okay, yang ni yang first lah. Yang kita cari nilai P. First kita cari P. Untuk second kita kena cari Q. Okay, nak cari Q, kita gunakan persamaan dia. P sama dengan 60 per M. Okay, rujuk balik jadual. Apa yang diberi? T yang diberi iaitu 4. So T kita sekarang 4. So 60 per M lah. Okay. Yang ni tukar tempat je. Ni kalau bawa sini jadi darab kan? Okay, M ni kalau bawa ke sini. Sekejap. Hang lah pula. Awak nampak